Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Kita telah pun masuk jam yang keempat. Jadi untuk memulakan slot jam yang keempat ini, kita akan bercakap mengenai Hari Raya Korban yang mana kita akan sambut pada 20 Julai nanti. Jadi apa yang sangat dituntut adalah ibadah korban. Jadi bersama dengan saya pada kali ini menerusi talian Skype adalah Ustaz Muhammad Amirul bin Kamarudin, penasihat syariah Easy Kurban, yang mana ada kempen Korbanku Untukmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu menerusi secara maya begini. Jadi Ustaz, apakah kita orang Islam, kita sangat digalakkan untuk menunaikan ibadah korban? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan kenapa kita perlu untuk melakukan ibadah korban? Okey, terima kasih Ridwan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, seperti yang Ridwan sebut tadi, 20 Julai nanti insya-Allah kita akan menyambut Aidil Adha. Kita akan beraya Aidil Adha, Raya Kurban. Jadi hari ini 1 Julai, kita nak sampai ke 20 Julai tu kita ada 20 hari lagi. Dan berkebetulan hari ini juga 20 Zulkaidah. Saya lebih suka kalau kita sebut bulan-bulan Islam ni. Jadi 20 hari bulan Zulkaidah ni menandakan kita menghampiri masuknya 10 hari lagi nak masuknya bulan Zulhijjah. Tapi kalau saya ubah, Ridwan, kalau saya ubah, saya kata sekarang ini 20 Ramadan. Kita tak sebut 20 Zulkaidah, saya ubah jadikan 20 Ramadan. Jadi kita nak menghampiri Syawal dah ni. Jadi apakah persiapan kita? Kalau Ridwan sendiri, saya rasa mungkin dah tempah baju raya ke, ataupun bukan tempah, dah beli, dah siap dah kan, dengan kuih raya dan sebagainya. Kena beli awal, takut nanti tak ada warna pilihan, saiz tak ada dan sebagainya. Jadi kalau hari raya Aidilfitri, kita akan buat persiapan lebih awal. Bukan kata 20 hari, 30 hari. Malah kadang-kadang ada orang buat persiapan raya itu, raya Syawal tu, sebelum Ramadan lagi. Dah tempah baju apa semua, macam-macam lah untuk nak meriah. Tapi ada satu lagi yang paling kita, orang kata apa, sangat-sangat teruja bila nak menghampiri Syawal ni adalah balik kampung. Balik kampung. Tapi malangnya baru ni sebab disebabkan PKP dan sebagainya, ramai yang frust, ramai yang kecewa tak dapat balik kampung. Jadi bila tiba Syawal, tiba Aidilfitri, kalau kita tak dapat cuti, tak dapat balik kampung, bukannya kata cuti lah, disebabkan PKP dan sebagainya, kita tak dapat balik kampung, kita rasa sangat-sangat kecewa, sangat-sangat frust, ada yang marah dan sebagainya. Tetapi bayangkan sekarang ini kita nak menghampiri Aidil Adha pula. Kita tak buat korban. Kita langsung tidak ada persiapan awal untuk kita nak melaksanakan ibadah korban. Kan kita nampak perbezaan di situ. Di manakah, soalannya di manakah sensitiviti kita? Kalau Raya Aidilfitri, kita bersungguh-sungguh buat persiapan nak menyambut Syawal, bersungguh-sungguh kita nak balik kampung, jumpa mak ayah, beraya di kampung dan sebagainya. Tetapi patutnya kita wujudkan perasaan yang sama bila mana tiba Aidil Adha, kita berlumba-lumba. Kita begitu teruja nak menyambut Aidil Adha ni dengan kita nak melaksanakan ibadah kurban. Sebab kalau kita sebut nak menyambut raya Aidil Adha ni dengan ibadah haji, ibadah haji ni dia banyak dia punya prosedur dan sebagainya. PKP tak boleh pergi, kan? Kemudian dengan kotanya, dengan tiketnya, dengan visa dan sebagainya, dengan belanja lagi. So banyak, kalau ibadah haji ni dia banyak dia punya syarat-syarat dan sebagainya. Tetapi ibadah korban ni tak menjadi masalah. Ada kemampuan 200, 300, 400 dan sebagainya. Tengok kawasan kita berapa yang diperuntukkan wang untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi kita boleh ambil slot ataupun ambil bahagian. Jadi sebab itulah bila mana tiba Aidil Adha, sepatutnya kita lebih-lebih lagi bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Ma'abila ibni Adam fi yaumin nahrin ahabbu ila Allah min ihraqud dam." Tidak ada amal anak Adam yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha melainkan dengan sembelih haiwan kurban. Jadi sebab itulah kita nak membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti buat apa yang Allah cinta, apa yang Allah suka bila mana tibanya Aidil Adha. Sebab itu kita ada lagi 20 hari untuk kita buat persiapan menyambut Aidil Adha itu dengan melaksanakan ibadah kurban, insya-Allah. Jadi Ustaz, apa yang ditawarkan oleh Easy Korban pada kempen Korbanku Untukmu pada kali ini?
Okey, untuk kali ini kita lebih menawarkan perkhidmatan ibadah kurban dalam negara, dalam Malaysia. Dan hari ini 1 Julai kita akan tutup lagi 5 hari. 5 Julai kita akan tutup penyertaan kurban dalam Malaysia. Jadi cepat-cepat daftar sebab kita nak utamakan kerana korban dalam Malaysia ini, korban di tempatan ni, itulah korban yang terbaik, korban yang paling afdal, korban yang terbaik. Kalau kata kita asyik sibuk nak bagi makan dekat luar negara lah, bagi daging korban kepada orang yang kita tak kenal di negara-negara luar sana dan sebagainya, kenapa tak buat dalam Malaysia? Now sekarang kita buat korban dalam Malaysia, korban tempatan ataupun korban lokal. Jadi kenapa kita tidak rebut peluang, dan kita ada 5 hari lagi sebelum kita tutup ni, penyertaan sangat-sangat terhad, dan rebutlah peluang, ambil bahagian. Kalau terlepas peluang nak melaksanakan ibadah kurban dalam Malaysia, kita masih lagi buka peluang untuk kurban di luar negara pula. Kurban di luar negara kita akan tutup pada 21 Julai, raya kedua nanti. Panjang lagi tempohnya. Tapi kena daftar awal cepat-cepat, takut slotnya habis, tempatnya terhad dan sebagainya. Yang penting kita dapatkan bahagian, ambil bahagian. Jangan sampai kita terlepas peluang untuk nak melaksanakan ibadah kurban. Tak kira kurban dalam Malaysia ke, kurban luar negara ke, yang afdalnya saya sebutkan tadi, afdalnya kurban dalam Malaysia. Kalau terlepas peluang, ambillah kurban di luar negara. Jangan sampai tak buat langsung. Sebab tu dalam Islam dia ada kaedah, dia kata ma la yadriku kullu la yatruku kullu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Mungkin kita kecewa tak dapat nak buat kurban tempat kita, masjid tutup, surau tutup, karya kita tak ada siapa-siapa pun yang anjurkan pelaksanaan kurban. Jadi jangan sampai kita tak buat langsung. Cari alternatif, cari tempat, boleh hubungi Izzi Kurban. Kita ada kurban dalam Malaysia dan kita juga ada kurban di luar negara. Masih ada peluang, masih ada masa untuk anda mendaftar dan dapatkan bahagian untuk kita berkorban pada tahun ini, insya-Allah. Jangkaan tahun ini bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi gambaran berapa ekor lembu yang Izzi Korban letakkan, target dan sebagainya. Okey, untuk korban dalam Malaysia seperti yang kita maklumkan, kita target maksimum terhad kepada 300 ekor lembu saja, 300 ekor lembu saja. Dan kenapa kita letakkan limit ini? Disebabkan prosedur yang sangat ketat, SOP yang sangat ketat untuk pengurusan sembelihan korban dan sebagainya. Dan yang kedua, kita takut tak termampu nak buat banyak-banyak sangat. Tak termampu nak buat sebabkan PKP ni. Kita nak bergerak pun, nak merentas negeri dan sebagainya. Tetapi insya-Allah dengan kebenaran dan kelulusan telah diberikan oleh pihak veteriner, jabatan-jabatan berkenaan dan sebagainya, insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan kita, walaupun dalam keadaan terhad, walaupun dengan jumlah yang sedikit, insya-Allah tetap kita hidupkan Hari Raya Aidiladha dengan melaksanakan ibadah kurban. Manakala ibadah kurban di luar negara, insya-Allah setakat ini tidak ada lagi kita letakkan limit. Selagi mampu, insya-Allah kita akan terima, kerana kita ada 36 buah negara pelaksanaan di luar negara, dan insya-Allah kita akan agihkan dengan bergantung kepada permintaan dan sebagainya. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah permudahkan urusan kita tahun ini untuk kita nak melaksanakan ibadah kurban, tak kira yang dalam Malaysia juga ataupun di luar negara, insya-Allah. Kalau di luar negara Ustaz, negara mana yang terlibat pada tahun ini Izzi Korban buka penyertaan kali ini? Negara mana? Baik, selain daripada negara Asia sebagai contoh di Indonesia, Bangladesh, di kamp pelarian Rohingya dan sebagainya, kita juga tumpukan perkhidmatan ataupun pelaksanaan ibadah kurban ini di benua Afrika. Sebagai contoh di Kenya, Tanzania, Chad, Somalia dan sebagainya. Negara-negara yang kita kata kita fokuskan negara yang ada majoriti Muslim. Negara majoriti Muslim dan Muslim yang sangat-sangat memerlukan. Sebab tu kita kata korbanku untukmu. Kita satu dalam masa yang sama, korban kita ini, kita nak mendekatkan diri kepada Allah. So dalam masa yang sama, dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah korban ini, dan kita juga nak tautkan hubungan silaturahim. Boleh jadi dengan sebuku daging kurban ini, orang kenal kita, oh ini Malaysia. Orang kenal ini saudara kita, saudara se-Islam kita. Orang kenal kita, orang menganggap bersilaturahim dan dengan kita. Sebab itulah hebatnya daging kurban ini, hebatnya ibadah kurban ini, bukan hanya kita dapat makan daging,
kita dapat juga berhubungan dengan saudara kita di luar negara sana, dan juga kita dapat tautkan ukhuwah silaturahim kita sesama Islam. Dalam masa yang sama, kita juga tidak tinggal tanggungjawab kita untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah, dan tanggungjawab kita untuk membantu mereka-mereka yang lebih memerlukan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Amirul bin Kamarudin, penasihat syariah Easy Korban. Jadi kepada anda yang berminat, boleh hubungi Easy Korban untuk mendapatkan bahagian anda.